Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada semua rakan-rakan sahabat anda di dalam Facebook dan juga media sosial yang sama waktu dengannya. Hari ini hari Jumaat 11 September 2020. Kebetulan hari ini adalah hari Jumaat, Raja Penghulu bagi segala hari. Dan kebetulan hari ini juga adalah hari juga di Amerika, United States of America, ada yang mengenangkan peristiwa 11 September di mana Amerika diserang oleh pengganas Al-Qaeda atau Taliban. Di mana ramai yang hilang nyawa, mati disebabkan oleh pengganas, serangan pengganas, iaitu 11 September. Kita di sini pula sebagai rakyat Malaysia, sebagai orang Islam, kita sepatutnya tidak boleh menyokong apa yang dilakukan oleh pengganas. Sebaliknya, kita harus mencintakan kedamaian, menghindarkan daripada keganasan. Sedangkan dalam Islam pun mencegah kita daripada melakukan keganasan, membuat pembunuhan terhadap orang yang tidak bersalah. Sebab apabila dilihat balik pada video-video serangan pengganas tu, yang dibunuh adalah orang yang tidak kena mengena, orang yang tidak bersalah. Adakah ianya digalakkan dalam Islam? Adakah ianya kita boleh menyokong, kita boleh mengagung-agungkan, apatah lagi ketua pengganasnya, Osama bin Laden? Adakah kita boleh menyokong? Adakah kita boleh menganggap sebagai wira pejuang Islam? Saya rasa tidak patut. Kita tidak patut menyokong Osama bin Laden. Cara beliau tu salah. Dan pada masa itu juga segelintir daripada anak-anak muda kita terpengaruh dengan budaya yang dikatakan budaya keganasan ni. Kononnya berjihad untuk Islam, berjihad untuk agama bangsa dan negara, berjihad apa sebenarnya? Sedangkan dalam Islam cara berjihad ada cara-caranya. Selain daripada berjihad membunuh orang yang tak bersalah, berjihad dengan cara yang sesat, cara yang salah, ada yang jihad yang sebetul-betulnya. Itu bukanlah jihad yang sebenar dalam memperjuangkan bangsa, agama dan negara. Jadi tak patut kita turuti benda yang dilakukan kumpulan Al-Qaeda atau Taliban. Jadi tidak kira lah sesetengah daripada kita ni bencikan Presiden Amerika ke, bencikan segelintir orang Amerika. Kita sebagai umat Islam sepatutnya menyokong apa yang dibolehkan dalam Islam, itu kedamaian, iaitu tidak bermusuhan dengan orang yang bukan Islam. Walaupun mereka bukan Islam, tidak semestinya kita bermusuhan dengan mereka. Kita membunuh dengan kejam sesuka hati. Kita bermusuhan sehingga bertitisan darah. Kecuali mereka yang menentang Islam, mereka yang menentang Nabi kita, Nabi Muhammad, mereka yang menentang Nabi-Nabi kita yang lain, menentang ajaran Islam dan sebagainya. Barulah kita boleh marah, barulah kita boleh berlawan bermati-matian untuk menegakkan agama Islam kita. Dalam bab keganasan ini, kita tidak boleh bersungkuku dengan keganasan seperti apa yang dilakukan oleh Al-Qaeda dan Taliban. Sebab apa? Kita sudah tahu benda yang dilakukan itu adalah salah. Salah dari segi agama, salah dari segi tindakan undang-undang, yang kita tidak sepatutnya ikut cara mereka. Sebaliknya kita sebagai umat Islam patut berfikiran bagaimana
untuk menjadi seorang muslimah yang baik, yang bagus. Selain daripada berperang, selain daripada mengutamakan keganasan, kita harus berfikiran yang betul, berfikiran yang terbuka, dan semuanya berbalik pada Islam, melandaskan pada Islam, Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan membabi buta membuat undang-undang sendiri, bukan membabi buta mengikut kononnya itu adalah ajaran Islam, ini adalah ajaran Islam, berjihad untuk bangsa, agama dan negara, walhal ianya berbeza dengan apa yang kita fikirkan. Okey, pada hari ini video kita bukanlah mengenai 11 September, bukanlah mengenai keganasan dan sebagainya, tetapi video kita pada hari ini adalah mengenai COVID-19. Sama ada yang berlaku di dalam negara Malaysia kita, ataupun yang berlaku di luar negara. COVID-19 ini boleh dikatakan adalah satu ancaman yang baru kepada kita manusia. Sebab setakat ini banyak beribu-ribu nyawa terjejas dengan COVID-19. Ada yang sampai melibatkan diri kepada sehingga membawa pada kematian, membawa pada kehilangan ahli keluarga. Dan kita harus berhati-hati dengan penyakit dan wabak COVID-19 ini. Kita tidak harus ringan-ringankan, tidak harus kata orang pandang remeh dan sebagainya terhadap penyakit COVID-19 ini. Itu yang tiap-tiap hari di dalam media sosial, di dalam media TV dan sebagainya, kerajaan selalu menyuruh kepada kita, rakyat Malaysia, untuk menjaga diri kita, mengelakkan membuat aktiviti pergi tempat yang sesak, pergi tempat yang penuh dengan orang, pakai topi muka dan sebagainya. Okey, di sini saya buat rujukan kepada laman vaksina harian yang bertarikh Jumaat 11 September 2020. Di sini ada ditunjukkan beberapa cara untuk amalkan perkara asas cegah COVID-19. Salah satunya, cara yang pertama yang ditulis di sini, elak atau menangguh untuk mengunjungi negara atau kawasan yang mempunyai jangkitan COVID-19. Kawasan yang mempunyai jangkitan bermaksud kawasan atau negara yang mempunyai rangkaian jangkitan dalam kalangan penduduk tempatan sebagainya dilakukan oleh pihak berkuasa, awam kebangsaan seperti China, Korea, Jepun, Itali dan Iran. Memang betul, benar sahabat-sahabat dan kawan sekalian semua. Buat masa ni kita tidak boleh melancong ke luar negara. Kita harus berada di dalam negara kita sendiri untuk mengelakkan wabak COVID-19 ini membiak dan terus membiak. Kita harus mendengar nasihat, harus mendengar cadangan tips-tips yang diberikan oleh kerajaan dan pihak-pihak berwajib. Kita jangan kepala batu semena-mena masa COVID-19 ni. Kita nak senang-senang pergi honeymoon, holiday, berjalan-jalan, bersia-sia ke luar negara. Setakat ini kita harus memberhentikan hasrat atau niat kita untuk pergi melancong, pergi berjalan-jalan, bersia-sia ke luar negara, demi untuk mengelakkan wabak COVID-19 melibat dengan cepat. Saya faham jika kita akan rasa boring, kita akan rasa stres. Sebab apa? Terpendak di dalam rumah atau pergi mana-mana dengan kawalan yang terbatas. Tapi itu adalah tindakan yang seelok-eloknya bagi kita semua untuk mengelakkan wabak COVID-19 ni. Cuba anda fikirkan, mana satu yang anda sayang? Anda sayangkan nyawa anda ke? Atau anda sayangkan benda yang berada di luar dari rumah anda? Nyawa atau benda yang di luar rumah anda? Semestinya anda sayang nyawa anda. Anda sayang orang yang tersayang. Seperti anak isteri, adik abang, atuk dan nenek.
Kita semua punya keluarga, kita semua punya anak dan isteri. Jadi takkan kita tidak menyayangi keluarga kita tidak menyayangi orang yang tersayang. Jadi untuk mengelakkan daripada kehilangnya nyawa, kita kena ikut atau cara kena ikut apa yang dinasihatkan oleh kerajaan dan pihak-pihak tertentu. Jangan berdegil, jangan berkeras kepala. Kita kena ikut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Okey, yang kedua disebut di sini, elakkan daripada berhubung rapat dengan pesakit dan mereka yang mempunyai simptom penyakit. Ini adalah benar. Sesiapa yang mempunyai simptom penyakit, kita harus elakkan berdekatan dengan dia orang. Tidak kira lah mereka ni orang yang tersayang ke atau orang yang tak dikenali. Sebab apa? Apabila mereka dijangkiti virus COVID-19 itu senang untuk membiak terkena kepada orang lain. Lebih-lebih lagi jika kita tidak memakai topi muka atau face mask untuk keselamatan kita. Seelok-eloknya elakkan daripada mereka yang berjangkit ni. Untuk mengelakkan wabak COVID-19 merebak dengan cepat. Walaupun ianya boleh dikatakan seperti tidak best, tidak seronok, tidak happening. Sebab apabila kita duduk berjauhan antara satu sama lain dalam jarak 1 meter atau sebagainya, kita akan rasa tidak seperti kehidupan yang kita jalani seharian, hari-hari sebelum wabak COVID-19 yang menyerang. Okey, yang ketiga, buat sementara waktu elakkan kelaziman berjabat tangan dan belaga pipi. Ya, ini adalah betul, benar. Saya menyokong juga. Sebab apa? Kita berjabat tangan, belaga pipi. Ianya seperti yang dinyatakan di dalam yang nombor 2. Elakkan daripada berhubungan rapat. Sama juga seperti fakta yang dituliskan di dalam nombor 2 tersebut. Kita tidak boleh berjabat tangan dan belaga pipi buat sementara waktu dalam keadaan COVID-19. Untuk mengelakkan wabak COVID-19 merebak, kita manusia punya akal dan fikiran. Tuhan memberikan kita kepada memberikan kita otak untuk memikir. Jadi apa yang kita harus tahu? Sepertinya cara-cara yang berikut: tidak boleh berjabat tangan, tidak boleh menyentuh pipi, tidak boleh berdekatan, harus jauhkan diri daripada orang selama jarak 1 meter atau lebih. Kita harus mempraktikkan. Kita jangan degil, keras batu, keras kepala, menghilaukan segala-galanya. Sebagai contoh, dalam bab lakonan, saya masih lagi melihat dalam bab lakonan ada artis-artis yang berlakon bersama tidak menghilaukan wabak COVID-19. Dahlah tidak memakai topi muka, duduk dekat-dekat, kurang daripada jarak 1 meter. Boleh dikatakan berpersian saja jarak antara satu artis lain dengan artis lain. Tiada jarak sosial selama 1 meter. Tidak memakai topi muka, berlakon dengan sesuka hatinya. Dia kalau tidak punya wabak sistem COVID-19, tidak demam dan sebagainya, tidak apalah. Kita tidak peduli. Tetapi apabila berlaku di mana ada artis yang demam, sakit dan sebagainya, bagaimana? Lakonan tidak boleh dilakukan. Terpaksalah duduk di reman atau diasingkan dan sebagainya. Saya nampak sebab saya sendiri ada mengikuti perkembangan semasa artis. Dan oleh apa yang saya lihat, tiada jarakan sosial, tidak memakai topi muka dan sebagainya. Ini membahayakan. Tidak kiralah awak artis ke, orang kenamaan ke, orang yang tiada nama ke, orang yang ada nama ke. Kita kena fikir pasal kesihatan, jarak sosial. Itu yang penting. Ini tidak menghilaukan jarak sosial. Duduk dekat antara satu sama lain tidak menyendah. Jika sekiranya wabak simptom COVID-19 berlaku,
apa yang akan terjadi? Memang buat masa ini artis-artis yang duduk berdekatan bersama-sama tidak punya simptom, tidak punya sakit demam, sakit kepala dan sebagainya. Tetapi apabila benda-benda macam itu berlaku seperti yang saya katakan tadi, apa yang harus diperkatakan? Ini bab artis yang berlakon. Bab-bab yang lain banyak lagi. Kalau ada yang berlaku di depan mata kita orang semua, ada yang berlaku di depan mata orang lain, sepatutnya dinasihatkan mereka-mereka ini. Nak duduk bersama, seelok-eloknya pakai topi muka, face mask. Ataupun duduk jauh sikit, jarak 1 meter. Jangan duduk berdekatan bersama, kiri kanan berdekat, tidak mematuhi jarak sosial. Sebab apa? Kerajaan hari-hari menasihatkan rakyat. Jabatan-jabatan tertentu hari-hari menasihatkan rakyat. Jaga amal sosial, cuci tangan, ada simptom demam ke apa, pergi ke klinik, ambil ujian salinan, ujian kesihatan, jauhi tempat yang sesak, jauhi tu tempat yang orang berhimpun dan sebagainya. Jangan berhimpun beramai-ramai. Jika nak berhimpun pun ada dia punya tahap, ada dia punya berapa ramai yang boleh berhimpun. Tetapi kita manusia kadang-kadang inilah yang membuatnya kadang-kadang segelintir ini boleh dijadikan kes apabila berlaku COVID-19 dan wabak COVID-19 merebak sana sini. Okey, seterusnya yang keempat. Yang ketiga sudah. Kita pergi yang keempat pula. Yang keempat, mengamalkan kebersihan diri yang baik seperti kerap basuh tangan, terutamanya selepas batuk atau selesema, menggunakan air dan sabun antara 15, 20 hingga 20 saat. Tisu pakai buang berasaskan alkohol atau pembersih tangan berasaskan gel juga boleh digunakan. Menggunakan penutup hidung dan mulut protective mask yang sesuai. Perkara ini sangat penting kerana pengamalan kebersihan mengurangkan risiko penyakit. Dengar sini tuan-puan, sahabat-sahabat semua. Apa yang dikatakan dalam golongan yang keempat ini. Mengamalkan kebersihan diri yang baik seperti kerap basuh tangan. Seperti yang saya katakan tadi, kerap basuh tangan. Sebelum makan basuh tangan, selepas makan basuh tangan. Sebelum nak tidur basuh tangan, bangun tidur selepas masa nak mandi pun basuh tangan. Kita jangan jadi malas, jangan jadi seperti orang yang tak ada hygiene, tak ada kebersihan. Sedangkan dalam Islam pun dituntutkan supaya kita bersihkan diri. Jangan bukan mengotorkan diri, tidak membersih tangan, tidak mandi dan sebagainya. Lepas tu apa yang dikatakan lagi di sini? Batuk atau semua menggunakan air. Basuh tangan menggunakan air dan sabun antara 15 hingga 20 saat. Antara 15 hingga 20 saat basuh tangan dengan air dan sabun. Jangan pula kita membasuh tangan tak guna air, tak guna sabun. Itu bukan cara kita. Kita kalau nak bersih, kena guna air dan sabun. Jadi supaya kita tidak merasakan yang kita seperti tidak bersih. Dan benda kuman-kuman yang semua seperti COVID-19 akan menghindar daripada kita. Okey. Yang keempat sudah. Yang kelima pula, amalkan kebersihan diri yang sempurna sepanjang masa, seperti menutup mulut dengan tisu apabila batuk, atau bersin dan basuh tangan dengan air dan sabun, terutama apabila menyentuh mata, mulut dan hidung. Buang tisu yang telah digunakan ke dalam bako sampah selepas menggunanya. Ini adalah penting juga. Sebab apabila kita kadang-kadang kita batuk, bersin, kita harus tutup mulut kita, mengelakkan kuman. Jika sekiranya ada kuman, mengelakkan kuman merebak ke orang lain. Itu pasal
sahabat-sahabat semua harus sediakan tuala, tisu basah ke, tuala ke, atau tisu kering di dalam beg anda. Kalau pergi mana-mana rasa nak bersin ke apa, cepat-cepat ambil tisu, tutup mulut dan bersin. Jangan menjadi seperti orang yang tiada akal. Nak batuk, nak bersin, tak ada tisu, tak ada apa yang ditutup. Mulut pun tidak ditutup. Akhirnya, benda yang keluar daripada mulut seperti air liur, seperti air kuman dan sebagainya, barangkali berjadi kuman COVID-19 melibat pada orang lain. Dan di sini pun dikatakan buang tisu yang telah digunakan ke dalam bako sampah selepas menggunakannya. Tisu yang telah digunakan, tolonglah buang ke dalam bako sampah atau buang ke dalam tempat pembuangan sampah yang telah disediakan. Jangan buang sampah merata-rata tempat. Membuang sampah merata-rata tempat menunjukkan yang kita ni bukan seorang yang pembersih. Sebaliknya kita ni tergolong dalam golongan mereka yang kotor. Mereka yang membuat kekotoran yang mencemarkan alam semesta. Jadi saya pun merayu jugalah kepada sahabat-sahabat semua, termasuk diri saya juga. Kalau nak buang tisu tu, nak buang apa-apa, sila buang ke dalam tong sampah atau sila buang ke dalam tempat yang telah disediakan. Jangan buang mana-mana sesuka hati, mengotorkan tempat alam semesta dan sebagainya. Seperti isu yang baru ini, isu mengenai di Lembah Kelang, air tercemar. Sebahagian tempat di Selangor tiada air selama beberapa hari. Apa puncanya? Puncanya adalah daripada pencemaran berdekatan dengan kilang. Kilang yang membuat sisa-sisa pencemaran dibuang ke dalam sungai, melebat ke dalam sungai, dan kemudian air-air yang untuk dibekalkan ke sebahagian tempat di Selangor terpaksa ditutup. Dan orang yang terjejas saja yang tahu bagaimana betapa peliknya tak ada air selama beberapa hari di Selangor. Kita di tempat lain di Malaysia ini boleh dikatakan beruntung juga, masih ada air di tempat kita. Walaupun macam di tempat saya di Felda Tenggara 2 Mersing ni, kerap berlaku juga tiada air, tetapi tidaklah sampai 4 atau 5 hari. Kurang-kurang pada lama pun 1 hari, 2 hari. Lepas tu air ada semula seperti biasa. Tapi di Selangor, segelintir tempat, ianya berlaku lebih daripada 3 hari. Iaitu 3, 4 atau 5 hari. Punca utamanya adalah pencemaran daripada kilang. Orang-orang yang tidak bertanggungjawab membuang benda yang kotor-kotor ni ke dalam sungai, sehingga melibat di sungai dan laut. Jadi, seperti yang saya cakap, isu tisu ni dibuang ke dalam tong sampah, ianya juga adalah kena dengan pencemaran alam juga. Jadi, ingat kepada semua, saya pun memperingatkan kepada diri saya juga, kalau nak buang apa-apa benda, buanglah ke tempat yang sepatutnya. Jangan buang ke tempat yang tidak sepatutnya. Apabila berlaku bencana alam, berlaku seperti banjir dan sebagainya, kita juga yang merasai. Kita akan merasai kekesalan dan penyesalan apabila berlaku benda-benda ini semua. Okey, yang berikutnya. Yang nombor 6, berehat di rumah jika mengalami selesema, batuk dan demam. Jelas di sini dinyatakan kita harus berehat di rumah jika mengalami selesema, batuk dan demam. Jangankan pula kita bila dah sesema, batuk, demam, kita nak berjalan ke sana sini. Berjalan di tempat orang ramai, berjalan di tempat orang berhimpun. Dahlah dalam musim COVID-19 ni, penyakit cepat melebat. Kita sepatutnya duduk di rumah saja, relax di rumah. Kalau merasa boring di rumah, macam-macam alternatif ada untuk kita menghilangkan boring dan stres. Sedikit contoh yang saya boleh bagi adalah yang pertama seperti
membaca Al-Quran, membaca buku, majalah, surat khabar, membaca apa benda yang ada di dalam tablet handphone anda. Yang kedua, layan muzik, layan lagu. Buka tablet anda, handset ada lagu-lagu, ada muzik. Anda boleh layan untuk menghindarkan bosan. Yang ketiga, jika nak shopping, boleh shopping di online, di Lazada, Shopee. Ataupun nak mengirim makanan, kita ada Food Panda dan sebagainya. Order melalui online. Ada juga contoh-contoh lain, tetapi anda semua fikirkanlah sendiri. Apa contoh lain yang boleh mengelakkan anda daripada merasa bosan dan merasa jemu duduk di rumah. Dan jika sekiranya anda perlu juga keluar daripada rumah untuk membeli sesuatu ke, untuk menguruskan benda yang penting, yang paling utama sekali, gunakan face mask, pelitup muka. Supaya mengelakkan daripada wabak COVID-19 menyerang sesiapa sahaja. Dahlah awak demam, batuk, sesama. Tapi awak kena keluar, jadi benda yang diharuskan dilakukan, pakai topi muka, pelitup muka, face mask, untuk mengelakkan kuman berebak. Okey. Yang ketujuh, elakkan diri daripada mengunjungi tempat yang sesak dan berisiko tinggi, seperti di tempat awam serta majlis keramaian. Jika tiada pilihan, lindungi diri anda dengan pemakaian penutup hidung dan mulut yang sesuai. Yang nombor 7 ni pun sama juga. Elakkan diri daripada tempat mengunjungi tempat yang sesak dan berisiko tinggi, seperti di tempat awam serta majlis keramaian. Yang baru-baru ni di Kedah, ada beberapa tempat di Kedah letak di bawah zon merah. Ada perlu membuat sekatan jalan raya dan sebagainya di Kedah. Yang isu yang terbaru ni, kita terpaksa patuh juga, akui juga, ikut apa yang kerajaan katakan. Kebaikan manfaat untuk semua. Itu adalah untuk buat sementara waktu. Memang menyakitkan hati, memang merasa bosan. Sebab apa? Mana-mana kita pergi, ada saja polis atau askar membuat roadblock dan sebagainya. Itu adalah untuk kebaikan kita semua, manfaat kita semua. Untuk menjaga, untuk memerangi COVID-19. Untuk berperang, menghancurkan, memusnahkan penyakit COVID-19 yang degil, yang seolah-olah tidak faham erti, mengalah. Jadi kita kena bangkit, lawan. Harus mengatakan, kita boleh melawan COVID-19. Kita boleh melenyapkan COVID-19 daripada muka bumi ini, jikalau boleh. Yang nombor 8, sentiasa mendapat maklumat terkini di televisyen, akhbar dan internet. Ya, memang betul. Sambil kita duduk-duduk di rumah dan di mana-mana, kita harus bersedia. Tiap-tiap kali ada berita, nonton berita. Sama ada di TV, radio atau media sosial, kita perlu ikuti perkembangan semasa daripada kerajaan, daripada pihak-pihak tertentu mengenai COVID-19 ni. Kita kena tahu. Kita kena ambil tahu sepanjang masa. Berapa banyak jumlah peningkatan kes, berapa banyak jumlah kematian dan sebagainya. Tips-tips mencegah COVID-19. Sama ada yang baharu atau yang lama. Kita perlu ambil tahu. Kalau kita tidak ambil tahu, kita bagaikan seperti katak bawah tempurung. Ia ni akan menyusahkan kita sebab kita tidak tahu apa-apa. Tidak ambil tahu, tidak ambil tahu perkembangan semasa dan sebagainya. Yang ke-9, mendapat rawatan segera di kemudahan kesihatan berhampiran sekiranya mengalami tanda dan gejala penyakit. Jika dah teruk sangat, sampaikan batuk-batuk, demam sesama sampai teruk sangat, segerakanlah pergi ke klinik berdekatan atau terus pergi ke hospital untuk mendapat rawatan lebih lanjut. Jangan apabila dah berat, dah terlantar di katil, barulah kita nak pergi cari doktor, cari tempat-tempat untuk
kata orang mendapat rawatan, masa tu sudah terlambat. Jadi apabila berlaku seperti kita rasa demam berat sangat, badan lemah tak bermaya, cepat-cepat siapa-siapa bawa pergi ke klinik atau hospital mendapatkan rawatan lebih lanjut supaya mengelakkan daripada kematian ke benda-benda yang tak diingini ke. Kita tak pastinya tak nak benda-benda macam tu semua. Kita tak nak kehilangan orang-orang yang tersayang. Kita tak nak mendengar orang meninggal atau mati. Memang betul, mati ni semua adalah kerja Tuhan. Ajal maut, jodoh ni semua adalah di tangan Tuhan. Kita manusia hanya mampu merancang sahaja. Tetapi kita sebagai manusia juga harus berusaha keras mengelakkan daripada benda-benda yang tak diingini seperti sakit. Kita harus cepat-cepat mencari penyawanya. Bukan katanya sakit, kita hanya harus duduk saja di rumah, duduk diam-diam, tidak memakan ubat, tidak mengambil suntikan, vaksin atau sebagainya. Itu akan membawa kita kepada lebih banyak masalah seperti kematian dan sebagainya. Yang ke-9 yang terakhir, mendapatkan rawatan segera di kemudahan kesihatan berhampiran sekiranya mengalami tanda dan gejala penyakit. Ini yang tadi, yang terakhir, mendapat rawatan segera di kemudahan kesihatan berhampiran. Ini yang seperti yang saya katakan tadi, amat penting. Kalau simptom makin jelas, di mana kita perlu menjalani saringan kesihatan dan sebagainya, harus cepat-cepat disegerakan. Kalau tidak disegerakan seperti yang saya katakan tadi, akan berlaku benda yang tidak diingini seperti kematian, seperti sakit bertambah parah dan sebagainya. Jadi tuan-puan, sahabat-sahabat semua, wabak COVID-19 ni kita tidak boleh nak dipersendakan, tidak boleh nak diambil ringankan. Memang benar, semenjak berlaku COVID-19, banyak acara-acara tertentu telah dibatalkan. Seperti sebagai contoh, pertandingan badminton, permainan bola sepak Liga Super dan Liga Malaysia, pertandingan kejohanan sukan-sukan, pertemuan mesyuarat tertentu oleh ahli-ahli kerajaan, pembangkang, NGO dan sebagainya harus dibatalkan. Sebab apa? Disebabkan COVID-19. Takut wabak COVID-19 ini melebar dengan banyaknya, dan setiap hari ada saja kes, peningkatan kes, yang mana yang sakit, yang mana yang demam, yang mana yang melibatkan kematian. Lalu kita tidak mahu itu semua. Kita sebagai rakyat Malaysia kena berusaha, kena yakinkan diri yang penyakit COVID-19 ni insya-Allah satu hari nanti akan lenyap di bumi Malaysia ni. Dan kalau boleh lenyap di muka bumi ini. Kita tidak mahu sampai bila-bila kita duduk dalam keadaan hanya duduk di rumah, hanya terlihat nak pergi ke mana-mana. Anda semua akan merasa boring, akan merasakan seperti seolah-olah dunia ni nak kiamat dan sebagainya. Sebab apa? Tidak boleh melakukan pekerjaan seharian seperti yang beberapa tahun lepas, seperti yang selalu kita buat sebelum wabak COVID-19. Perniagaan pun terjejas, banyak peniaga terjejas, pelanggan menurun secara mendadak, keuntungan pun tak banyak raih keuntungan daripada bisnes, daripada pekerjaan-pekerjaan. Ramai yang hilang kerja, ramai yang terpaksa berhenti bekerja. Sebagai contoh, mereka yang pergi ke luar Malaysia, mereka yang kerja di Singapura, terpaksa berhenti kerja di sini. Bagaimana nak masuk ke Singapura sekarang ni? Tapi baru-baru ni dipahamkan di Singapura sana, jambatan Singapura sana telah dibuka.
Tapi tak tahulah berapa ramai yang boleh masuk ke Singapura sana untuk bekerja. Sama ada boleh atau tidak boleh lagi, kita belum tentu lagi. Tetapi kita cuba fikirkan mereka yang terpaksa berhenti kerja, nak mereka ni ada anak, ada isteri, ada kata orang tanggungjawab keluarga, kena menjaga anak isteri, tiap-tiap bulan kena bayar bil air, kena bayar hutang, kalau ada kereta, kalau ada motor, nak bayar hutang kereta, hutang motor, bagaimana? Apabila dia berhentikan kerja, tiada pekerjaan, mengganggu. Apabila mengganggu, akan menyiksakan, akan membuat kepala sakit dan sebagainya. Manakala pula, mungkin kadar jenayah boleh melambung, boleh naik. Apabila segelintir orang mengganggu, tiada pekerjaan, dia orang tidak punya kata orang akal dan fikiran, dia orang boleh melibatkan diri dalam jenayah seperti merompak, membunuh dan sebagainya. Kadar jenayah boleh meningkat jika tidak ada akal dan fikiran. Alangkah senangnya jika mencuri sana sini, tiada pekerjaan, malas nak cari kerja. Yang lebih elok untuk mereka ini adalah mencuri, melakukan jenayah dan sebagainya. Jadi ianya boleh buat benda yang boleh mencerdaskan keamanan negara, boleh dan sebagainya. Ini semua disebabkan oleh COVID-19. Tapi apapun, syukur Alhamdulillah di Malaysia ni tidaklah berlaku banyak jenayah sangat semenjak COVID-19. Kadar jenayah masih lagi dikawal. Tak ada orang yang nak lakukan jenayah kerana disebabkan diberhentikan kerja dan sebagainya. Masih lagi ada alternatif lain yang telah diperuntukkan oleh kerajaan, seperti mana yang kilang-kilang atau perniagaan yang terjejas. Kerajaan telah menyediakan banyak kemudahan, menyediakan banyak bantuan keuangan kepada mereka yang terjejas. Jadi kita harus berterima kasih juga kepada kerajaan kerana prihatin pada rakyat. Tidak kira lah kita ni dalam bab politik, kita ni duduk di bahagian kerajaan ke, pembangkang ke, NGO ke. Kita harus berterima kasih juga kepada rakyat, kepada kerajaan. Ada juga membantu segelintir rakyat yang terjejas dengan wabak COVID-19 ini. Walaupun boleh katakan tidak semua yang dibantu oleh kerajaan, tidak semua yang dibantu oleh orang-orang tertentu. Saya rasa itu saja di sini sekadar apa yang saya ingin katakan, berkongsikan kepada sahabat-sahabat semua. Yang penting saya nak pesan di sini, jagalah diri, jaga kesihatan. Buat masa ni kita harus sama-sama berkorbankan masa dan waktu, berkorbankan pergerakan kita. Jangan keluar ke tempat yang sesak, keluar duduk di tempat yang penuh dengan orang dan sebagainya. Nak duduk di tempat terbabit, mungkin boleh juga, tapi jangan terlalu lama. Jika nak duduk pun pakailah face mask, pelitup muka, untuk mengelakkan wabak COVID-19. Jika ada simptom seperti nak berlaku COVID-19 seperti demam ke, demam panas ke, batuk-batuk, semua, cepat-cepat pergi ke klinik, hospital berdekatan untuk menjalani salinan kesihatan, untuk berjumpa dengan doktor, ambil tahu mengenai kesihatan kita. Adakah kita telah dijangkiti oleh COVID-19, COVID-19 atau penyakit-penyakit lain, untuk mengelakkan daripada apa? Benda yang tidak diingini berlaku, seperti kematian, seperti kehilangan ahli keluarga, ataupun kadar orang yang dijangkiti COVID-19 meningkat. Setiap hari angka itu akan menaik. Kita tidak mahu lihat angka naik. Apatah lagi dalam bab kematian, berapa ramai yang mati semenjak COVID-19, kita tidak mahu lihat kematian. Kalau boleh, kita nak berusaha mengelakkan COVID-19 terus melebar. Sungguh pun macam tu, kita kena ingat,
penyakit ini semua datang daripada Tuhan. Yang kita diuji oleh Tuhan dengan benda-benda ini semua sebab Tuhan ingin membuat kita untuk memikir. Yang kita duduk di dunia ini, kadang-kadang kita akan merasa sihat walafiat. Yang kadang-kadang kita akan jatuh sakit. Apabila kita jatuh sakit, kita kena belajar menahan kesakitan. Belajar untuk menghindari daripada kesakitan. Sebab kita harus sebagai manusia, kita harus merasai duduk di dalam dunia ini kadang-kadangnya bukan semuanya indah berlaku. Dan dunia ini adalah hanya sementara saja. Yang kekal abadi adalah di sana, di akhirat. Lepas kita mati esok-esok. Dan apabila berlaku sakit wabak COVID-19 ini, kita juga harus ingat pada Tuhan juga. Manakala bagi kita umat Islam ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala, ingat pada Tuhan. Sentiasa duduk sampainya masa waktu solat, kita solat. Untuk kaum lelaki terutama hari ini hari Jumaat, kalau ruang masjid muat untuk bersemayam jemaah, semayam berjemaah sama-sama. Lepas semayam berjemaah, Pak Imam membuat solat hajat, berdoa untuk kesejahteraan rakyat Malaysia, untuk kesejahteraan umat Islam di seluruh dunia. Kita doa bersama-sama. Di samping itu berdoa juga untuk penyakit COVID-19 ini, untuk bebas daripada COVID-19 dan sebagainya. InsyaAllah kita akan menang. Seperti mana yang dikatakan oleh Tok Bin. Ada yang panggil Tok Bin, ada yang panggil Abah. Kita akan menang melawan penyakit COVID-19 ini. InsyaAllah. Dalam berkat usaha kita sesama kita, benda ni akan berlalu. Kita akan dapat rasai kehidupan seperti biasa, seperti mana yang kita rasai sebelum-sebelum ini. InsyaAllah, kami yakin. Kita sebagai orang Islam, umat Islam, kita kena yakin. InsyaAllah. Jangan sesekali mengaku kalah. Jangan sesekali kita merendah diri. Apakah senjata utama kita sebagai orang Islam? Doa. Sembahyang hajat, doa. Bertawakal pada Allah SWT. Kita akan diberi petunjuk, akan diberi hidayah pada Tuhan. Sekiranya kita ingat pada yang satu. Itu adalah pesan-pesan pesanan sedikit daripada saya. Bukan anda semua saja, saya pun begitu juga. Pesanan-pesanan ini juga berpesan kepada diri saya sendiri juga. Sebab kita manusia semuanya adalah sama. Tiada manusia yang sempurna. Tiada manusia yang lebih daripada manusia lain. Kita manusia semuanya sama sahaja. Jadi setakat di sini saya mengundur diri pagi-pagi ini. Ada luangan masa dan waktu yang sama, saya akan berlive semula, mengupas isu-isu semasa, mengupas isu-isu tentang diri sendiri dan sebagainya. Jadi sebelum saya tutup live ni, saya ingin mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayang kepada semua sahabat-sahabat, rakan-rakan di Facebook dan media sosial platform yang lain. Selamat semua.